TV KPM. Sekarang ni Nisa nak buat eksperimen. Cawan yang bertanda A ni tadi Nisa dah letak serbuk penaik. Baik. Cawan yang kedua ni kita nak letak, bolehlah. Apa ni, bedak je? Bolehlah kita letak bedak sikit. Cukuplah ni. Kemudian kita nak campur dengan air. Berapa banyak agak-agaknya ni? Okey, boleh. Kita letak juga di cawan B. Campur dengan air. Sekarang kita nak kacau dia. Kacau. Alamak. Apa yang telah berlaku ni? Kacau. Kenapa ni? Nisa Cikgu, buat apa ni? Cikgu Tung. Saya tengah nak buat eksperimen. Tapi cikgu, saya cuba mencampurkan kedua-dua bahan yang ada dalam cawan saya ni dengan air. Tapi nampak macam tak boleh nak larut lah cikgu. Cikgu nampak tak? Dia tak larut kan? Kenapa ya cikgu? Apa yang berlaku pada bedak dan serbuk penaik saya ni cikgu? Sebenarnya bedak dengan serbuk penaik ni kan, dia tak boleh nak larut kat dalam air. Itulah. Puaslah saya kacau tadi. Kalau macam ni cikgu, sampai esok pun tak larut. Tapi apa bahan yang kita boleh larutkan dalam air? Okey, kalau Nisa nak tahu sebenarnya, kita ada dua jenis garam tau. Dua jenis garam, baik. Ada yang garam larut dan ada garam yang tak larut. Ada dua jenis garam pula ya. Saya tahu garam yang dekat dapur mak saya je cikgu Tung. Apa jenis-jenis garam yang larut dan tak boleh larut ni cikgu? Okey, kalau semua nak tahu, ikutilah kelas cikgu pagi ni. Okey, jom cikgu kita masuk kelas. Saya dah sedia. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Nama saya Nisa K menemani anda selama 1 jam ini. Kepada mereka yang menonton, Nisa nak ingatkan kepada anda semua agar ingat 3 perkara ini, iaitu SOP dan peraturan yang perlu diikuti. Yang pertama, pakailah pelitup muka dengan kemas dan baik di mana sahaja anda berada. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Yang ketiga, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Apa khabar penonton semua? Diharapkan semuanya sihat, sejahtera dan bersedia untuk sesi kita pada pagi ini, di mana untuk slot menengah atas kali ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran kimia. Jadi jom kita dah tengok pun siapakah guru yang bersama-sama kita. Kita nak persilakan beliau. Kita ada Cikgu Tung Suling. Apa khabar Cikgu Tung? Baik. Hai. Apa khabar Nisa? Saya sangat seronok hari ini bertemu kembali dengan Cikgu Tung sebab hari ini saya tahu pasti ada aktiviti dan eksperimen yang sama-sama kita nak lakukan. Cikgu Tung merupakan guru mata pelajaran kimia dari SMK Sentul Utama, Kuala Lumpur. Hari ini Cikgu, apa agaknya topik kita dan apa kaitan dengan bahan yang tidak larut yang saya cuba kacau tadi tu Cikgu? Okey, baiklah. Sebelum kita bermula pagi ni, kita akan tengok terlebih dahulu kepada standard pembelajaran. Baik Cikgu, silakan Cikgu. Baik semua, ini dia. Okey. Standard kandungan pada pagi ni ialah penyediaan garam. Kalau kita tengok subtopik ni dia macam sedikit sahaja, tetapi sebenarnya kalau kita tengok semua susunan radah kat depan, betul? Banyak tu. Itulah nampak macam susah je ni. Okey, hasil pembelajaran yang pertama ialah menyatakan garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Baik. So ini yang kita akan membezakan pada hari ini. Baik Cikgu. Yang kedua, menyatakan cara penyediaan garam terlarutkan. Dan yang ketiga, menyatakan cara penyediaan garam tak terlarutkan. Wah, kita nak masak-masak ke Cikgu? Kita akan eksperimen banyak. Baiklah, saya sangat-sangat tidak sabar pada hari ini. Diharapkan murid-murid di rumah semua bersedia dengan sesi kita pada pagi ini, di mana tajuk kita ialah penyediaan garam. Okey Cikgu, jom kita teruskan.
Baiklah. Okey. Kita akan melakukan eksperimen yang pertama. Baik. Okey, eksperimen yang pertama ni ialah untuk mengkaji ketelarutan jenis garam dalam air. Baik. Dan sebenarnya kat depan ni, Ya. Nisa, ada 7 jenis garam tau. 7 Kat depan jenis sini. garam. Wah. Macam saya sebutkan tadi, saya tahu garam dekat dapur mak saya je. Tapi garam-garam ni saya sudah mengukur jisimnya Baik. dan letakkan dalam bikar yang berasingan. Ya, baiklah. So, aktiviti pertama kita pada hari ini ialah kita nak mengenal pasti sama ada Ya. garam-garam yang cikgu gunakan pagi ni dia larut ke tidak dulu. Oh, tapi biasanya yang kita gunakan yang secara amnya di rumah-rumah satu jenis garam je kan cikgu kan? Ya. Tapi yang itu rasa-rasanya jap-jap. Saya rasa macam boleh larut sebab kita sentiasa gunakan dalam masakan. Betul tak cikgu? Ya, betul. Ya, nasib baik anak tunjuk kita masuk dapur lah sebenarnya. Baiklah, apa yang kita perlukan untuk eksperimen yang akan kita lakukan sebentar nanti cikgu? Okey, baiklah mari kita lakukan eksperimen ni sekarang Nisa kat sini. Baik, Okey. silakan cikgu. Sebelum tu kita kena pasang sarung tangan dulu. Pasang sarung tangan. Sebelum tu cikgu, kita sanitasi tangan dahulu boleh? Ya. Kita sanitasi, silakan cikgu sebelum lakukan apa-apa aktiviti. Kemudian saya pelaya. Barulah saya bersedia nak gunakan sarung tangan. Ini adalah aktiviti yang biasa dilakukan oleh murid-murid di sekolah. Baik, saya pun akan pasang sarung tangan. Jom semua. Sekarang ni pun kita orang kata apa dah tak susahlah untuk dapatkan sarung tangan ini. Baiklah. Sebelum kita teruskan dengan penyediaan yang lain-lain dan memperkenalkan murid-murid semua dengan radar-radar yang ada di hadapan kita, kita nak berhenti seketika. Pastinya ada murid yang baru saja duduk di hadapan kaca televisyen cikgu. Mereka nak sedikit masuk untuk bersedia. Mungkin nak buka buku teks, mungkin nak sediakan buku nota, pen, pensel dan sebagainya. Kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Okey, ini lagi satu. Duduk bagi cikgu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan kita ada Cikgu Tung Sulin dari SMK Sentul Utama Kuala Lumpur bagi slot menengah atas mata pelajaran kimia dan topik kita hari ini penyediaan garam. Seperti murid-murid di rumah, lihat kami sekarang sudah bersedia dengan memakai sarung tangan dan juga kod Mak Emal. Jadi apakah eksperimen kita hari ini Cikgu Tung? Baiklah, sebenarnya eksperimen yang kita akan kendalikan pada hari ini, semuanya cikgu ambil dari buku teks tau. Sebab buku teks tu adalah sumber rujukan utama murid-murid. Ya, baik. Jom kita nak Mari buat apa ni kita cikgu? mulakan dulu. Mulakan, ya. Okey. Nah, Nisa, hari ini Nisa yang akan buat. Saya akan buat. Okey, Ya. baik. Saya cuba. Nah, untuk aktiviti yang pertama ni, sebab cikgu dah timbang semua kan. Baik. Kita cuma nak agak-agak kita cuma nak kenal pasti garam mana yang larut, garam mana yang tak larut saja. Oh, Tapi kalau di dalam kelas, di dalam makmal, murid-murid kena ikutlah langkah yang kat dalam buku teks tu. Baik. Tak boleh biarkan macam tu saja. Okey. Okey. Nah, untuk Nisa pagi ni nanti cuba Nisa letakkan air suling dalam setiap bikar ni. Setiap bikar. Saya nak letak sedikit boleh cikgu? Boleh. Saya mulakan. Okey, baik. Masukkan air. Adakah kita perlu menggunakan saiz bikar yang sama atau tidak tentu? Saiz bikar yang sama pun boleh. Jisim sebab semua kita bahan? cuma nak tengok ketelarutan mereka saja. Baik. Okey, sekarang saya dah masukkan. Masukkan ni sikit macam tak sama banyak pula. Okey. Okey. Now, Nisa rod kaca tadi tu. Rod kaca, baik. Okey. Nisa cucikan sedikit dengan air suling kat situ. Saya akan cuci sikit, bersihkan. Bersihkan. Baiklah. Okey. Lepas tu kacau. Okey, ini yang pertama. Ini ialah garam. Garam.
Plumbum 2 karbonat. Baik. Nampak tak? Dia macam tak larut kan? Tak larut lah. Apa saya kacau cikgu? Plumbum ni 2 karbonat. formulanya. Cikgu sengaja label dengan formula saja. Baik. Sebagai ulang kaji tau. Plumbum 2 karbonat. Okey, yang kedua. Yang kedua, barium klorida. Barium BaCl2. Okey, saya kacau ya. Okey, kita tengok dia larut ke tidak. Dia nak Larut tak, ke? Nisa? Nampak macam Larut kan? makin melarut. Sebab Kalau saya tu letak dia, lagi banyak air lagi senang kot saya nak kacau dan nampak dia larut. Ya, sebab tu kita nampak dia macam dia makin cecair sikit. tak berwarna. Dia melarut lah cikgu. Ya. Barium klorida ya yang ni. Ya, betul tu. Baik. Okey, sekarang dah terbukti barium klorida melarut. Saya Okey. bersihkan sikit. Yang seterusnya, Yang natrium sulfat. Na2SO4. Baik, natrium sulfat. Jom kita sama-sama kacau. Kalau nampak bahan tu makin sikit maknanya dia melarut ke dalam air kan cikgu? Ya, betul tu. Okey. Okey, kalau kita perhatikan, lepas satu masa tertentu kan, dia memang akan larut ke dalam air tu. Dia makin sikit. Kalau saya letak lagi banyak air. Yes. Okey. Lagilah. Yang seterusnya, Yang ni melarut, baik. ferrum sulfat. Ferrum 2 sulfat. Ni, Ferrum 2 sulfat. FeSO4. Baik. Okey, ferrum 2 sulfat. Tapi yang ini nampaknya cecair kita bertukar warna sedikit. Ya, dia warna hijau. Ya. Sebab ferrum 2 warnanya warna hijau. Cantik pula saya tengok air ni. Okey. Larut juga tak? Yang ini melarut. Saya nampak Yes. bahan itu, ferrum ini semakin sikit. Okey. Baik. Nah, Okey. yang seterusnya pula natrium klorida. Natrium klorida. Mungkin kita boleh pindahkan di depan cikgu Ya. untuk kita kongsikan. Inilah garam yang kita biasanya gunakan di rumah. Yang inilah namanya cikgu. Kalau saya pergi kat rumah mak, saya nak natrium klorida, sudah. Nanti mak saya tak tahu yang mana satu. Natrium klorida nak saya ni sejak Didik TV ni kan. Yang ini melarut. Mungkin sebab saya letak air sedikit kan. Jadi kita nampak dia perlahan sikit nak melarut tapi saya nampak dia melarut. Betul tu. Macam saya cakap tadi lah cikgu kan, yang kat rumah tu mestilah melarut sebab kita guna dalam masakan. Ya. Okey. Baik. Nah, yang seterusnya Yang seterusnya. ialah Na2CO3, natrium karbonat. Natrium karbonat. Kita kacau. Yang ini. Okey. Yang ini. Dia larut. Dia melarut. Okey, saya dah nampak dah. Sebab tu larutan dia semakin lama semakin dia bertukar pekat. warna. Betul, dan airnya semakin keruh ya cikgu? Ya, betul tu. Okey, murid-murid di rumah harap dapat lihat ya. Natrium karbonat ya yang ini. Ya, betul tu. Dia makin melarut dan bahan di dalamnya pun makin sikit. Yes. Okey. Yang seterusnya apa yang kita ada Yang cikgu? seterusnya ialah NH4Cl. Okey. Okey, ataupun namanya ialah amonium klorida. Amonium klorida. Jom murid-murid di rumah kita sama-sama kacau, kita lihat ketelarutannya dalam air. Yang ini Larut tak? Yang ini Larut. macam melarut. Laju. Sangat larut kan? Yang ni hilang dah. Hilang dah dia cikgu. Laju dia melarut. Tak ada dah. Habis dah. Okey. So di depan kita pada pagi ni ini adalah beberapa jenis garam. Ada yang larut, Ya. ada yang tak larut. Apa beza garam yang terlarut dan tak terlarut ni cikgu? Okey, garam yang terlarut ni sebenarnya kalau kita campur dengan air, dia akan melarut kat dalam. Lama-lama tu air tu memang nampak dia dah tak nampak dah kat dalam betul. tu. Tak nampak dah bahan yang di dalam tu cikgu. Ya, kalau garam tak terlarutkan, macam mana kita nak kacau sampai kaca tu pecah pun dia tak larut Tak juga. larut, masih ada. Seperti yang kita Ya. lihat di hadapan ni, nampak tak bahannya masih ada dan dia mendak pula dekat bahagian bawah. Sebab apa? Sebab dia tidak terlarutkan. Yes. Okey, ini bahan dia apa tadi cikgu namanya? Yang ini ialah natrium karbonat. Yang ini Bukan. Bukan. Plumbum 2 karbonat. Plumbum 2 karbonat. Nampak tak? Nampak tak? Dia ada bekas warna putih di bawah tu. Ya, nampak. Dia punya baki-baki tu, bahan-bahan tu ada lagi sebab dia tidak larut. Baiklah, diharapkan murid-murid di rumah dapat perhatikan betul-betul dan catat pada buku teks anda apa bahan yang telah kita gunakan, apa yang larut dan apa yang tidak terlarutkan. Baik cikgu, seterusnya. Saya bersemangat sungguh hari ini mentang-mentang pakai makmal, kod makmal. Inilah okey salah satu daripada eksperimen
untuk yang terus menjurus kepada macam mana kita, cikgu ada teknik tau. Baik. Untuk menghafal garam terlarut dan garam tak terlarut. Okey cikgu, apakah teknik itu? Saya tak sabar nak catat, murid-murid di rumah pun pastinya tak sabar nak catat tentang garam yang terlarut dan tidak terlarut. Silakan cikgu. Nampak macam banyak kan? Ya. Nampak macam banyak. Okey, sebenarnya jadual ni adalah daripada buku teks lagi. Baik. Cikgu suka dengan buku teks ni. Okey, di mana kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis benda, 5 jenis garam yang kita kena ingat sifat-sifat dia orang ni. Baik. Ya. Okey, tapi cikgu ada caranya. Wah, apakah ini cikgu? Okey. Ini cara cikgu. Triple NK. NK Nisake. Bukan. Bukan Nisake. Ya, murid-murid di rumah. Jom cikgu kita jelaskan. Apa itu teknik triple NK. Silakan cikgu. Betul juga. Nanti lain kali kalau murid-murid ingat Nisake, ingatlah dia ni. Ya. Okey, triple NK ni. Triple N yang pertama ialah NO3 ataupun ion amonia, ion nitrate. Okey, ion nitrate. Na natrium, ion natrium. NH4 plus ialah ion amonium Amonium. dan K kalium. Kalium. Okey. Okey. Apa kepentingan triple NK ni? Sebenarnya triple NK ni yang cikgu senaraikan ni adalah garam yang semuanya larut di dalam air. Maksudnya contohnya kita ada natrium nitrat, okay, kita ada barium nitrat. Semua ini adalah garam yang larut di dalam air. Baik. Dan untuk tips yang lebih lagi, kalau murid-murid nak tahu lebih lagi, ini dia dalam buku teks. Baik. Dari buku teks. Okey. Nah, dalam buku teks kita ada PBC. PBC ini adalah plumbum 2 sulfat, barium sulfate dan kalsium sulfate. Kalsium sulfate. Okey, 1, 2, 3 PBC ini adalah garam sulfat yang tak larut di dalam air. Ya, okey. Yang seterusnya HPA. Okey, Hg2Cl2, PbCl2 dan AgCl. Okey. Yang ini nampak tak kat belakang semua Cl kan Nisa? So dia adalah ion klorida. Ion klorida. Dan semua ni yang disenaraikan kat sini, okay, Hg, Pb dengan Ag, okay, 3 ni adalah larutan garam yang tidak larut di dalam air. So ini memang mnemonik yang cikgu dapat daripada buku teks. Jadi murid-murid di rumah boleh belik balik, buka balik dekat bungkus surat mana yang ada teknik ini yang boleh anda ingat dan amalkan supaya membantu anda untuk mengingati jenis garam apa yang larut dan tidak larut. Okey cikgu, jom kita nak teruskan lagi. Apakah eksperimen kita seterusnya? Tapi kan cikgu, saya ada satu soalan. Adakah kita wajib guna air panas bila kita nak melarutkan air? Sebab biasa kita kat rumah, kita sentiasa guna air panas untuk kita larutkan gula atau serbuk-serbuk minuman yang lain. Okey. Selalunya air panas ni sebab suhunya tinggi, dia membantu ketelarutan tu supaya dia menjadi lebih cepat lagi. Lebih cepat. Ya. Oh, baik. Okey. Untuk yang ni kita ada 2 jenis garam yang sangat istimewa. Dia bukan kira sangat istimewa lah, tapi dia ada sifat istimewanya. Sifat istimewa. Ya, Baik. betul. Okey, kita ada 2 garam. Satu ialah plumbum 2 klorida. Baik. Okey. Plumbum 2 klorida nanti kita akan tengok warnanya betul-betul. Okey, kat sini hari ni kita akan tunjukkan warna plumbum 2 klorida juga. Baik, saya tak sabar. Okay. Dan plumbum 2 iodida yang berwarna, mendakannya warna kuning. Ini pun kita akan tunjukkan dengan murid-murid kat luar nanti tahu Nisa. Baik, saya tak sabar, murid-murid di rumah pastinya tak sabar dan kekal menonton. Silakan cikgu, kita teruskan. Alright. Nah, untuk penyediaan garam terlarutkan, okay, kita ada 2 jenis. Okay, satu ialah jenis amonium, kalium dan natrium, dan satu lagi apa yang akan terjadi kalau garam tu adalah jenis bukan amonium, natrium atau kalium. Masing-masing ada cara tersendiri. Baik. Okey. Kalau untuk garam yang jenis larut dalam air, sebab tu dia amonium, natrium dan kalium. Kalau dia larut dalam air, maksudnya selalunya kita mengendalikan tindak balas peneutralan antara asid dengan
akali. Seperti setup yang kat depan tu. Ya. Yang ada burette ni. Yang ini cikgu. Yang ni. Maaf. Yang ada kelalang kon. Di sini. Okey. Baik. So ini adalah contoh setup untuk peneutralan. Okey. Baik. Bagaimana pula kalau garam itu adalah garam jenis yang bukan amonium, natrium ataupun kalium? Okey. Dia ada 3 lagi ni. Ini adalah satu macam kita kena imbas balik. Baik. Okey, tajuk penulisan formula kimia. Penulisan formula kimia. Murid-murid kena imbas balik ni. Murid-murid cepat-cepat ingat. Saya, alamak, saya nak minta bantuan murid-murid di rumah lah. Jom kita lihat. Okey. So untuk garam tak terlarutkan nanti kita akan mengendalikan eksperimennya melalui tindak balas penguraian ganda 2. Okey. Baik. Now, yang ini dalam slot cikgu yang tentang sifat kimia akali hari itu, Ya. cikgu sudah dedahkan kepada kaedah penghabluran pada hari itulah. Baik. Okey, tapi untuk hari ini untuk melengkapkannya, okey, sebenarnya dia ada satu kaedah lagi penghabluran semula. Oh. Nisa tahu apa itu hablur? Hablur, macam kejap-kejap. Dia ada kena-mengena dengan penyejatan cikgu ya? Ya, betul tu. Penyejatan, baik. Dia. Kemudian kita tapis. Saya nak kena ingat balik ni. Saya nak kena imbas balik ni. Kalau tak boleh jawab SPM macam ni. Kristal kan? Kristal. Nak dapat kristal. Kita akan dapat kristal daripada proses penyejatan tersebut. Baik. So, lanjutan daripada tu sebenarnya, okey, hablur yang kita dapat tadi selepas melalui dari susunan ni kan, kalau kita tengok, okey, kita akan dapat hablur kat sini kan? Baik. Kali ni kita akan tuang balik kat dalam, kita akan ambil balik, okey, dan panaskan semula sehingga sangat tepu. Ya. Dan ditapis balik lagi. Ditapis menggunakan Untuk- kertas turas. Ini adalah susunan radas untuk kita punya eksperimen nanti. Murid-murid boleh lihat sendiri di buku teks adik pun, adik-adik pun ada gambar-gambar berkenaan eksperimen, radas-radas yang diperlukan dan sebagainya. Silakan cikgu. Okey. So ini pula adalah contoh untuk garam terlarutkan yang bukan jenis amonium, natrium dengan kalium. okey. Di mana kita mengambil serbuk oksida logam-logam tu untuk bertindak balas dengan asid. Dan ulangi langkah penghabluran lagi. Yang penting larutan dia kena tepu. Kena tepu. Kalau tak tepu, apa yang akan berlaku cikgu? Hablur tu tak banyaklah. Kita nak tepu lagi banyak hablur yang akan keluar. Ya, dan itu yang kita nak dapat kepada hari ini. Kita nak dapatkan hablurnya cikgu ya? Ya, betul. Okey, baiklah. Okay, adakah kita akan mulakan eksperimen? Atau saya bukan apa sebab saya tengok radah-radah di hadapan saya ni banyak benda yang kita boleh lakukan bersama khususnya kepada topik kita hari ini iaitu penyediaan garam. Seterusnya cikgu. Baiklah. Seterusnya kita akan tengok pula tentang garam tak terlarutkan lah. Okay, kalau tadi kita menyentuh tentang garam terlarut, Yang larut ya. sekarang ni kita masuk pula untuk garam tak terlarutkan. Baik. Okay. Nah, untuk garam tak terlarutkan ni, kita ada aktiviti pagi ni. Ini yang kita nak tengok sebentar lagi. Baik. Okey. Nah, mula-mula tu kita akan menyukat larutan barium klorida. Baik. Dan tuangkan di dalam sebuah bika yang mengandungi larutan natrium sulfat. Natrium sulfat. Okey. Setelah itu kacau dengan rok kaca, kita akan mendapkan barium sulfat dan dia akan dituras. Bila dituras, kita akan mendapati kita ada mendapkan barium sulfat di dalam kertas turas. Baik. Itulah hasil garam barium sulfat. Wah, nampak macam mudah dan boleh dilakukan ni. Tapi tak apa, murid-murid di rumah kita akan lakukan bersama-sama selepas ini. Pastinya disebabkan kita berdua dah pun memakai kod makmal, dah mengambil langkah-langkah keselamatan, dah pakai sarung tangan. Radas-radas pun dah bersedia. Selepas ini kami akan lakukan aktiviti eksperimen bersama-sama. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika kembali ke Didik TV KPM di slot menengah atas.
TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Bagi mata pelajaran kimia bersama saya Nisa K dan Cikgu Tung Sulin dari SMK Sentul Utama Kuala Lumpur. Sebentar tadi anda telah dipertontonkan oleh satu video berkenaan dengan proses penghaburan garam di rumah yang dilakukan oleh murid-murid cikgu. Saya nak minta Cikgu Tung untuk jelaskan serba sedikit berkenaan dengan eksperimen yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Sebenarnya untuk bagi murid lebih excited lah. Untuk dapati bahawa kaedah penghabluran ni sebenarnya boleh dikendalikan di rumah. Ya. Dengan sangat senang caranya. Saya minta murid-murid cuma untuk memastikan larutan garam yang diorang sediakan tu mesti larutan yang sangat tepuk. Larutan yang sangat-sangat tepuk. Itu nombor satu yang pasti yang perlu dilakukan dan dipastikan. Baik. Lepas tu, benang akan digantung pada pensel. Okey. Dan diletakkan saja, direndamkan. Pastikan dia direndamkan dalam larutan tepu tu tau. Baik. Contohnya saya ada pen macam ni atau pensel. Saya ikat benang di sekelilingnya. Ikat biar dia terjuntai ke bawah dan masukkan ke dalam bikar lah. Contohnya macam ni kan Cikgu. Dan benangnya perlu menyentuh larutannya. Perlu terendam di dalam larutan tu. Kena rendam dalam larutan ya murid-murid. Jadi boleh gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Pastikan ketika proses dijalankan sekiranya ada melibatkan air panas atau sebagainya, jaga keselamatan semua. Kita tak nak perkara yang tidak diingini berlaku kepada murid-murid di rumah. Jadi kita apa Cikgu boleh simpulkan daripada hasil dapatan eksperimen murid tersebut tadi? Jadi mula-mula tu pada hari pertama saya ada terimalah murid-murid tu dia bagi tahu dengan saya, "Cikgu, kenapa hablur saya tak jadi?" Tak nampak. Sebenarnya dia kena sabar. Hablur tu akan jadi lepas saya suruh pelajar itulah murid tu tunggu, sabar, tunggu dalam seminggu, awak akan nampak hasil dia. Wah, dan kita dapat lihat di akhir video tersebut gambar daripada proses penghasilan penghabluran tadi tu. Kita nampak ada banyak kristal yang terbentuk pada benang yang terjuntai. Baiklah Cikgu, saya dah bersedia untuk eksperimen kita pada slot kali ini. Silakan Cikgu, apa yang kita nak lakukan dengan bahan-bahan atau radas-radas yang ada di hadapan kita ni Cikgu? Okey, baiklah. Kalau di dalam buku teks kita menggunakan natrium klorida dengan natrium sulfat dengan barium klorida kan? Baik. Tapi sebab Cikgu nak tunjukkan garam lain yang boleh juga yang tak larut, yang boleh digunakan dalam eksperimen ni. Jadi Cikgu gantikan dua bahan kimia tu dengan plumbum 2 nitrat. Plumbum 2 nitrat, baik. Okey. Dengan natrium klorida. Natrium klorida dan plumbum 2 nitrat. Okey, jadi saya nak kena tuangkan ke atau apa yang kita perlu lakukan dengan kedua-dua bahan ini Cikgu? Baiklah. Tadi Cikgu dah tuangkan 50 cm padu, larutan natrium klorida di dalam bikar ni. Baik. Okey, sekarang ni Nisa akan dengan menggunakan silinder penyukat. Baik. Okey, Nisa akan tuang sebanyak 50 cm padu larutan Plumbum 2 nitrat ini. Baik, jom semua berhati-hati ya. Saya akan bukakan penutupnya dan gunakan silinder penyukat untuk kita sama-sama tuang larutan ini ke dalam. Okey. Dapat tak 50? Sikit lagi. Okey, dah capai 50 cm padu. Baik. Kita dah tuangkan plumbum 2 nitrat ni. Kemudian Cikgu, langkah yang seterusnya Nisa akan tuangkan larutan itu ke dalam bikar. Baik, jom semua
Berhati-hati. Okey, saya akan tuangkan pasti. Okey, betul 50. Jom kita tuang bersama-sama. Oh, cikgu. Cikgu, dia jadi putih, cikgu. Ya. Apa yang telah berlaku? Okey. Cikgu, kedua-dua larutan kita tadi rasanya jernih. Cikgu, cikgu kenapa ni cikgu? Ini baru yang kita panggil sebagai garam tak terlarutkan. Garam tak terlarutkan. Ya. Baik. Dan kaedah yang Nisa gunakan ini dipanggil kaedah double decomposition lah ataupun penguraian ganda dua. Penguraian ganda dua. Ada tak perbezaan penyediaan eksperimen antara garam yang terlarutkan dan tidak terlarutkan, cikgu? Dia memang ada bezanya. Sebab seperti yang cikgu kata tadi, Ya. okay, sebenarnya kalau garam itu adalah terlarutkan, dia kena lalui proses peneutralan terlebih dahulu baik. dan kita akan menjalankan proses penghabluran dan penghabluran semula untuk garam terlarut. Baik. Tapi garam tak terlarut ni lebih senang. Baik. Janji kita kita cari garam larut dengan garam terlarut, kita campurkan untuk dapatkan garam tak terlarut. Sekarang kita dah campurkan apa tadi bahan kita tadi? Natrium, Natrium klorida, natrium klorida dan pelambung 2 nitrat. Jadi adakah kita perlu mengacau kedua-dua bahan ini? Okey, kalau dalam prosedur kita memang wajib kena kacau. Okey, saya cuba cikgu ya. Alright. Sudah kacau ni. Okey, lepas kacau, Nisa akan turaskan dia. Baik. Okey, saya kacau. Agak-agak boleh dah ni ya cikgu ya. Ya, boleh Datuk. Laju pula saya kacau. Okey, jom. Kita dah sediakan corong dan juga kertas turas di bahagian dalam. Jadi saya nak tuangkan ke dalamnya. Baik. Okey. Boleh cikgu ya? Ya. Okey. Kertas turasnya begini anak-anak. Macam ni, nampak ni bulat kan? Ya. Bulat. Dan nisakan lipat dua lagi. Dan Dan kita buka. buka. Bagi dia bulat sikit macam tu. Buka dan masukkan ke dalam corong ini. Baik. Okey. Begini cikgu ya? Ya. Okey. Sekarang saya nak tuang. So, bila Nisa tuang, kita Baik. kena letak rod kaca berdekatan dengan mulut bikar tersebut. Baik, begini ya. Supaya tak ada pertumpahan lah. Baik. Okey. Saya cuba cikgu ya. Okey, jom semua kita tuang perlahan-lahan supaya kita nak elakkan pertumpahan. Tuang sedikit demi sedikit. Kita nak bagi masa untuk larutan kita. Okey. Wah. Airnya dituras dan juga kita lepaskan ke dalam bikar di bahagian bawah. Okey. Okey. Takut tumpah. Sekejap saya tengok. Tunggu dia turun lagi air tu. Tapi Kita cikgu, cuma nak dapatkan garam yang termendak kat bawah bikar tu sebenarnya. Baik. Nak tuang semua takut tumpah. Kita mungkin perlukan sedikit masa. Tapi saya dah kacau tadi warna putih. Tapi kenapa dia jadi macam dua lapis kembali, cikgu? Ya, sebab dia tak larut. Dia tak larut. Ya, sebab Kita dapat tu. lihat ada dua lapisan di mana air di bahagian atas dah mula jernih kembali dan kita nampak ada mendapan warna putih di bahagian bawah. Baik, kita kembali turas dia. Ingat ya murid-murid, gunakan rod kaca letak di bahagian hadapan untuk mengelakkan tumpah. Okey. Kita nak beri masa sedikit lagi. Makin banyak pula airnya. Baik. Saya sebenarnya rasa teruja. Sementara tu cikgu, saya nak tanya, ada tak cara penyediaan tertentu bagi garam yang bukan jenis amonium, yang bukan jenis kalium dan juga bukan jenis natrium? Memang caranya adalah seperti yang cikgu tunjuk kat slide tadi. Ya. Ialah dengan penggunaan serbuk logam oksida biasanya lah. Baik. Penggunaan serbuk logam oksida. Tapi susunan atur radas semua sama lah cikgu ya? Ya. Sebenarnya dia balik-balik susunan radas dia memang sama. Memang sama. Cuma prosedur sahaja berubah sedikit. Prosedur berubah mengikut jenis bahan yang kita gunakan ya cikgu? Ya, betul. Baiklah. Okey. Apa yang berlaku? Okey, kita tuang lagi. Alamak, nampak tak? Nampak tak kecuaian? Kecuaian saya sebagai seorang murid, saya pergi ambil pen pula. Saya nak ambil rod kaca. Rod kaca macam ni. Kita nak tuang. Okey. Alamak.
Jatuh. Baik-baik ya. Dia dah terlebih. Dah terkeluarlah pula. Tak apalah. Tapi cikgu Sebab- dekat sini mendapatnya kita dapat lihat tinggal di dalam bikai yang saya pegang ni cikgu. Okey. Sebenarnya kita cuma nak bahagian garam kat bawah ni je. Ya. Yang putih ni. Dan garam putih ni sebenarnya adalah plumbum 2 klorida. Plumbum 2 klorida. Ini bermakna plumbum 2 klorida tidak larut cikgu sebab kita dapat lihat murid-murid nampak ni. Ini dia punya mendapan-mendapannya yang berwarna putih ni, murid-murid dapat lihat dia tak tercampur dengan air, nampak. Air dia dah jernih kembali ya yang kita telah campurkan tadi dengan natrium klorida, nampak. Kita ada mendapan. Ini yang kita nak dapatkan pada hari ini. Mungkin kalau kita nak tunggu nak turas semua sekali mengambil sedikit masa. Jadi kita akan tunjukkanlah kepada murid-murid ini dia mendapannya. Okey, baiklah cikgu. Okey. Now, saya rasa kita tak perlu nak tu sebab Nisa dah tahu dah garam apa yang sepatutnya berada di dalam kertas turas. Ya, baik. Garam tu sepatutnya berada kat dalam sinilah. Betul tu. Okay. Kalau kita lakukan eksperimen di sekolah kan cikgu, kita akan turas semua sekali dan garam yang termendap ini akan berada di dalam kertas turas tersebut. Tapi disebabkan kekangan masa sedikit di sini, kita tunjukkan teruslah ini sepatutnya yang ada di dalam kertas turas tersebut. Baiklah. Iaitu pepeja berwarna putih. Ya, pepeja berwarna putih. Okey. Nah, ini adalah persamaan kimia untuk barium klorida dengan natrium sulfat. Okey, apa yang terjadi? Ion barium ini dia mengambil alih sulfat. Dia datang. Dia punya charge berlawanan. So dia interchange. Okey. Dia tukar pasangan. Okey. Macam tu ya. So dia dapat barium sulfat. Dan natrium dia akan attack klorida, ion klorida untuk dapat NaCl, natrium klorida. Natrium klorida. Tapi ada nombor 2 di hadapan tu cikgu? 2 ni sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan persamaan kimia ini. Baik. Okey. Nah, kita ada kaedah yang kedua pula. Baik. Okey. Kaedah 2 ini adalah kaedah perubahan berterusan. Di mana peringkat pertama ni, okey, seperti 8 tabung uji kat depan Nisa ni. Wah, yang warna kuning ni cikgu? Ya. Cikgu dah siapkan dah tadi. Ya. Kita ada diisi dengan larutan A, okey, dan larutan B ni dia masuk dituang ke dalam setiap satu tabung uji ni mengikut isi padu yang diberikan. Maknanya isi padunya berbeza-beza ya cikgu? Ya, betul tu. Baik. Okey. Dan apa yang kita perhatikan? Baiklah. Sekarang cikgu nak Nisa cuba ambil pembaris kat situ, ukur tinggi mendakan yang terbentuk di dalam setiap tabung uji tersebut. Okey, jom. Saya ada pembaris di sini. Kita akan mulakan. Yang pertama, mendakan tabung uji lebih kurang dalam 1 cm saja cikgu. Okey, 1 betul. cm. Yang kedua, lebih kurang yang bawah ni kan tu yang atas ni cikgu, yang bawah ni cikgu. Yang bawah, yang kuning. Yang kuning. Okey, kita macam inilah tunjuk. Yang ini pun kurang 1 cm. Baik. Okey. Baik. Kalau kita perhatikan, masih ada mendakan yang berada di atas, di bahagian kan? atas. Kalau sebenarnya susunan radas ni dibiarkan selama dalam 1 jam, semua memang akan termendak ke bawah. Tapi saya dapat lihat beza di bahagian hadapan ni mendakannya sedikit berbanding dengan yang di sebelah sini. Mungkin mendakannya sedikit tebal, yang ini sehingga 2 cm cikgu mendakannya. Yang ini lagi banyak. 5 cm. Banyaknya mendakan cikgu. Kenapa ada perbezaan antara jumlah mendapan daripada tabung ujian pertama sehingga yang terakhir cikgu? Baiklah. Seperti yang kita tahu tadi, garam yang kita tuangkan kat dalam adalah isi padu yang berlainan kan? Betul. Dari isi padu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga 8 cm padu. Okey. Maka tinggi mendakan tu dia akan menaik. Sehingga satu tabung uji di mana tindak balas itu sudah sangat lengkap. Dia dah tak boleh nak tambah ada benda lain lagi.
Kalau garam tu tambah lebih, dia jadi berlebihan. Berlebihan. Sebab tu mendakkan kita jadi macam rata, dia sama dekat yang belakang. ini, yang tabung uji yang mungkin 3 yang terakhir ini nampak sama. Daripada yang pertama tadi sikit naik sampai satu tahap dia sama sahaja. Baiklah, kita akan pergi dengan lebih lanjut tentang topik kita penyediaan garam pada hari ini. Selepas ini kita nak berhenti rehat seketika. Murid-murid yang sedang menonton slot menengah atas, jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi mata pelajaran kimia slot menengah atas. Cikgu Tung, berbalik kepada eksperimen kita di hadapan ini, Cikgu. Saya nak tanya, adakah kita perlu ataupun wajib menggunakan saiz tabung uji yang sama? Ataupun lain-lain pun tak apa? Yang ini memang wajib. Kita mesti menggunakan saiz tabung uji yang sama. Supaya tinggi mendakkan tu semua dia seimbang tau. Dia macam adil. Ya, lebih adil lah. Tak adalah tiba-tiba tabung uji ni besar sikit. Jangan macam tu ya murid-murid, pastikan guna tabung uji yang sama. Tapi saya masih tertanya-tanya lah cikgu, kenapa sampai satu tahap dia berhenti, dia naik mendapat tu makin banyak. Lepas tu dia rata. Mungkin kita boleh imbas kembali apa yang telah dijelaskan oleh Cikgu Tung sebentar tadi. Ya, sebenarnya kalau tindak balas itu sudah lengkap. Ya. Okey, kalau kita tambahkan lagi garam, dia takkan bertindak balas lagi. Sebab garam yang kita tambah tadi itu, dia akan menjadi garam yang secara berlebihan, yang ditambahkan secara berlebihan. Ini bermakna cikgu, di tabung uji yang kelima ni saya nampak jumlah mendapatnya sudah mulai sama. Jadi adakah di situ berlakunya tindak balas yang sudah lengkap? Ya, sebenarnya kalau kita tengok dari situ kan, okay, kalau dia dah mula dari tabung uji pertama dia bermula tinggi mendakkan tu serupa sehingga ke belakang, itu dikira saat di mana tindak balas itu sudah lengkap sebenarnya. Ya, disebabkan daripada situlah tabung uji yang diikuti seterusnya itu sama saja mendapannya. Tapi kenapa tapi cikgu dah jelaskan sebentar tadi kenapa agaknya daripada tabung uji 6 hingga ke 8 tidak berubah. Ini bermakna bila dia dah lengkap tu hasilnya memang akan banyak itu saja cikgu ya? Ya, betul tu. Baik, sekarang saya dah faham. Saya harap murid-murid di rumah semua pun faham mengenai apa yang telah dijelaskan oleh Cikgu Tung sebentar tadi. Jadi jom kita pun tak nak buang masa, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Baiklah, so seperti yang 8 tabung uji yang kat depan Nisa tu tadi, okey, kita dapat perhatikan bahawa mendakkan tu tingginya semakin naik. Betul? Sehingga satu tahap di mana mendakkan tu tingginya adalah sama sahaja. Okey, kenapa keadaan ni jadi macam ni? Okey, tabung uji pertama yang mencapai ketinggian mendakkan yang maksimum ini, okey, iaitu tabung uji ni, okey, menandakan bahawa semua bahan tindak balas telah bertindak balas dengan lengkap. Baik. So sebenarnya dia macam badan kita lah. Okay. Kalau kita makan contohnya sepinggan nasi. Okay. Nasi tu dia memberi tenaga tu. Dan kalau tenaga tu dah habis, kita jadi lapar. Kita nak lagi. So dia sama je aplikasi dia sebenarnya. Baik. Okay. Dan lanjutan daripada ukuran tinggi mendakkan tadi, kita akan, kita tengok terlebih dahulu, kita tengok prosedurnya dulu. Apa kata Nisa baca prosedur pertama? Boleh. Yang pertama, kita perlu labelkan 8 tabung uji dengan nombor 1 hingga 8 dan letakkan semua tabung uji di rak tabung uji. Okey, nombor 1 daripada kiri Nisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dengan menggunakan buret, kita isi setiap tabung uji dengan 5.00 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Sebanyak berapa tu cikgu? 0.5 mol per dm padu. 0.5 mol per dm padu. Baiklah. Jadi apakah yang saya perlu tambah? Adakah ini? Belum lagi. Tak habis lagi. Nampak tak sabar-sabar.
Kemudian kita akan gunakan biuret yang kedua, tambahkan larutan kalium iodida 0.5 mol DM. Saya dah lupa dah macam mana sebutnya, DM padu per meter padu ke dalam setiap tabung uji mengikut isi padu yang ditetapkan seperti dalam jadual. Kemudian kita masukkan rod kaca, saya ada rod kaca di sini, ke dalam tabung uji. Putarkan rod kaca dengan menggunakan kedua-dua tapak tangan. Macam ni. Supaya campuran menjadi sekata. Kemudian kita keluarkan rod secara perlahan-lahan. Bilaskan mendapan yang melekat pada rod kaca dan dinding tabung uji dengan sedikit air suling. So sebenarnya langkah-langkah ni tadi kita dah laksanakan tadi sebenarnya. Sebab tu kita dah ada mendakan kuning situ kan. Ya, betul tu. Dan seterusnya kita perlulah merekod warna bagi mendakan yang terbentuk dan larutan pada bahagian atas mendakan. Seterusnya kita ukur ketinggian mendakan dalam setiap tabung uji dan kita sama-sama rekod bacaan kita tu nanti. Baiklah cikgu. Yang penting, apa warna mendakannya, Nisa? Warnanya warna kuning. Cikgu, kenapa dia jadi warna kuning? Ini saya nak tanya cikgu dari tadi. Kalau kita tengok balik, ada dua jenis garam yang cikgu perkenalkan tadi. Salah satu tu pelumbum 2 iodida kan? Betul. Itulah pelumbum iodida. Dan sifat istimewa pelumbum 2 iodida ni ialah bila dia dalam bentuk mendakan, dia warna kuning. Pelumbum 2 iodida tau. Dan selepas kita dah ukur mendakan, tinggi mendakan tu semua, okey. Ini adalah jadual yang kita gunalah tadi, Nisa. Baik. Tadi kami berdua secara rahsia kita buat eksperimen tu kan, Nisa? Ya, secara senyap-senyap tadi ya. Tapi saya yakin murid-murid telah faham bagaimana ia dijalankan dengan penjelasan yang telah Nisa bacakan sebentar tadi. Ya, sebenarnya dia punya prosedur memang ringkas macam tu sahaja. Janji murid-murid kena ingat untuk mengukur. Mengukur, pastikan ukuran itu bacaan itu tepat, dan kalau baca jangan baca dari atas kan cikgu kan, dia mesti baca pada paras mata kan. Ya, betul. Itu salah satu teknik yang perlu kita lakukan apabila kita baca sukatan sesuatu atau kita nak ukur hasil eksperimen kita. Baik. Dan lanjutan daripada ni, kita murid-murid biasanya akan diminta untuk plot graf lah. Baik. Dan grafnya kena secara garis lurus. Dia tak boleh ada curve. Dia tak boleh melengkung. Kalau lengkung-lengkung tu memang tak boleh. Kalau nak lurus kenalah guna pembaris kan cikgu. Janganlah pula nak guna tangan saja. Wah, hebat betul. Gunakan pembaris untuk mendapatkan garis lurus pada graf anda. Ya. Baik. Now, so itu sahaja untuk penyediaan garam. Baik. Dan kita dah banyak belajar hari ini. Betul cikgu. Mari kita simpulkan bersama-sama, Nisa. Jom cikgu. Okey. Nah, untuk yang pertama tadi, kalau murid-murid masih ingat, cikgu perkenalkan apa tadi? Triple bukan Nisa K, tapi triple NK. Triple NK itu N yang pertama ion nitrat, yang kedua kita ada natrium, ion amonium dan kalium. Betul cikgu? Very good. Yay. Okay, so triple NK ni adalah garam yang terlarut. Baik. Right? Dan penyediaan garam terlarut ni dia terbahagi kepada dua jenis. Kalau dia jenis amonium, kalium atau natrium, kita melalui pentitratan dengan penghabluran, cikgu. Yes. Betul. Very good. Tapi kalau dia bukan amonium, dia sebenarnya dia juga melalui peneutralan. Tapi kita tak guna kaedah pentitratan lah. Dan kaedah penghabluran juga. Baik. Tapi kalau untuk garam tak terlarutkan pula, takkanlah kita biarkan macam tu saja kan? Ya, betul cikgu. Kita kena melalui tindak balas penguraian ganda 2. Sebab tu kita ada yang warna putih tadi tu, garam yang warna putih yang termendak di bawah permukaan bikar. Ya, betul cikgu. Dan yang terakhir ialah kaedah perubahan berterusan untuk garam jenis tak terlarut juga. Di mana kita ada 8 tabung uji yang berisi mendakan tu, kita mengukur tinggi-tinggi diorang. Wah, baiklah. Nampaknya banyak sungguh yang telah kita pelajari sama-sama hari ini. Saya harap murid-murid di rumah dapat mengikuti dengan baik. Cikgu, sekiranya mereka ingin mendapatkan bahan-bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan, di manakah murid-murid ini boleh dapatkan, cikgu? Itu memang dah kewajipan semua murid untuk masuk sumberku melalui pautan delima yang akan ditunjukkan di bawah. Ya, yang ada di kaca televisyen anda sekarang. Jadi murid-murid boleh pergi ke pautan ini untuk dapatkan bahan dan juga latihan
pengukuhan ataupun boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM untuk memahami apa yang sedang kita bincangkan hari ini di bawah topik mata pelajaran kimia iaitu penyediaan garam. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Tung Sulin dari SMK Sentul Utama Kuala Lumpur kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih semua yang menonton Nisa K pada hari ini. Nisa harapkan apa yang Nisa pelajari dan juga ingat hari ini iaitu Triple NK. Sama-sama kita ingatkan dan catatkan. Semoga dapat menguasai, membantu anda dalam pembelajaran dan peperiksaan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Kita akan jumpa anda lagi di episod akan datang di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Didik TV KPM